Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni terjadi isu berkaitan tentang keropok leko yang haram dimakan ataupun tidak boleh dimakan disebabkan ia ada darah, yang mana darah itu termasuk di dalam perkara-perkara yang haram. Tetapi saya pun sendiri tidak pernah mendengar ataupun menonton video ni. Cuma video ni dia naik dekat feed Facebook saya. Saya nak jadikan video ini sebagai video reaction kita bersama. Moga-moga ada manfaat ilmu yang kita dapat daripada video ini. Video ini sahabat-sahabat disampaikan oleh Profesor Dr. Rozaimi Ramli dan tajuk yang diberikan di situ ialah keropok lekor isi perut dan darah ikan. Hindari taksub tokoh. Saya tak tahu apa yang dibincangkan di sini. Saya tak tahu lagi apa yang disebutkan di dalam video ini. Tetapi saya nampak gambaran seolah-olah Dr. Rozaimi Ramli nak pergi kepada satu isu yang cukup-cukup penting, iaitu isu jangan taksub kepada tokoh. Oleh itu, saya buat video ini kerana saya berfikir ia adalah isu baru, isu lain daripada isu keropok lekor yang kita telah bincangkan sebelum ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ada seorang ustaz ni ditanya berkenaan dengan keropok lekor yang diproses dengan perutnya dan juga darah. Maka dia kata siapa makan keropok lekor yang macam ni masuk neraka. Sebab keropok lekor yang diproses dengan darahnya dan juga dengan perutnya adalah haram. Ini adalah video kepada Ustaz Azhar Idrus yang viral beberapa hari ini dan kita telah berikan reaction berkaitan tentang video itu. Tak ada masalah kalau nak sebut berkenaan dengan haram tu. Kerana sememangnya dalam madhab Syafi'i melarang kita makan perut ikan dan juga darah yang mengalir yang ada pada ikan. Kerana mereka menganggap itu adalah najis. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang kedua. Pandangan yang mengatakan perut ikan dan darah ikan adalah dimaafkan, adalah tidak najis. Sebab dia kata bangkai ikan pun tak najis, daging ikan tu pun tak najis, takkanlah perut ikan najis, takkanlah darah dia pun najis. Maka dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Saya bukan nak fokus sebab tu. Kerana dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka mengatakan Hanafi dan juga Hambali, bukan Maliki. Hanafi dan juga Hambali, mereka mengatakan perut ikan tak najis. Kenapa perut ikan tak najis? Kerana daging ikan tu halal. Jadi perut dia tu halal lah. Kan? Jadi bila halal, maka boleh makan. Kalau tak lalu nak makan tu satu hal lah. Tapi kalau boleh makan, kalau orang kata apa, nak makan, boleh makan. Cuma, saya tulis sikit lah. Sebab saya tak apa setuju nak kata bila makan masuk neraka. Sebab apa bila makan saya tak setuju yang tu? Sebab seolah-olah kita dah hukum satu orang dengan satu perbuatan mutlak masuk neraka sebab benda ni. Kalau dia kata boleh membawa ke neraka tu okey. Kalau dia pegang pada pendapat yang haram lah. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang kata perut ikan dan darah ikan yang ada di badan ikan tu najis. Kerana Nabi SAW membenarkan kita makan. Bukan hanya orang kata apa, Nabi SAW membenarkan kita makan daging ikan. Bangkai ikan, maksud ikan yang mati tanpa sembelih tu, kita boleh makan dagingnya. Jadi perut dia pun termasuklah. Panjanglah perbahasan tu. Cuma saya tak apa setuju bila sebut tentang masuk neraka tu. Kerana dia seolah-olah telah berikan satu hukum. Buat ni, masuk neraka. Patutnya kita boleh bawa ke neraka. Itu okey. Boleh bawa ke neraka. Kerana manusia ni kalau dia buat benda haram, confirm kena masuk neraka? Tak confirm. Itu semua tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Kan dulu kita pernah bincang. Siapa yang mati dalam keadaan dia banyak dosa, dia tak confirm masuk neraka. Tahtal masyiah. Kalau dia ada iman, terpulang pada Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh maafkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Terpulang pada Allah. Ada hamba-hamba yang berdosa banyak. Tapi Allah Ta'ala ampunkan. Dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita tak boleh nak confirm menerakakan orang atas satu dosa yang dia buat. Kerana mungkin dalam bab lain, dia ada pahala yang lain yang dia buat. Mungkin timbangan amalan dia lain. Dia mungkin masalah tang ni, tapi tang lain dia okey. Dia saleh. Jadi, kita tak boleh nak confirmkan ke dalam bab ni pada seseorang yang melakukan dosa sedangkan dia beriman. Kita kata apa? Dia berada di bawah kehendak Allah. Tapi benda ni haram, boleh bawa pada neraka tu okey. Itu yang pertama. Bila saya tulis tuan-tuan, itu je niat saya. Tapi netizen ni, oleh kerana yang saya tulis ni berkenaan dengan
tokoh besar, kan ada pengikut yang ramai, mungkin jutaan orang duk follow dia, duk minat kat dia, saya kena bambu, kan? Saya kena kutuk, kena kritik, kononnya saya ni kempen makan tai. Cuba tuan-tuan bayang, saya tak boleh nak brain. Dulu orang kata kita tak hormat mazhab, tapi hari ini saya tengok penyokong ustaz ni dah macam langsung tak hormat pada mazhab Hanafi, tak hormat pada Hambali, sedangkan mereka yang memfatwakan benda tu halal untuk dimakan. Bahkan tuan-tuan, kita bila beli kopok leko tepi jalan ni, kita tanya ke kopok leko ni campur dengan tai ke ataupun tak? Tak semua kita mampu nak tanya. Kadang-kadang ada kopok leko yang kita tak tahu pun macam mana cara dia proses. Jadi kita juga kena bagi hukum, satu hukum bagi orang yang makan kopok leko dalam keadaan dia tak tahu prosesnya macam mana. Halal untuk dia makan. Sebab benda yang dia tak tahu, asal ikan halal sehingga dia buktikan sebaliknya. Tapi itulah kadang-kadang bila kita nak sebutkan kebenaran ni, kita kena berdepan dengan ketaksuban. Kita kena berdepan dengan ketaksuban melebihi daripada fakta. Atas kertas nampaknya senang. Atas kertas ni nampaknya senang nak sebut benda yang betul, nak sebut benda yang simple. Sepatutnya setujulah, kita tak setuju untuk menerakakan orang. Tapi manusia kadang-kadang emosi lebih diutamakan daripada akal fikiran, daripada logika, daripada logik yang ada pada mereka. Ini benda yang takutkan sebenarnya. Tapi kita nak buat macam mana kan? Terpaksa terima jugalah. Okey. Oh, dah habis dah. Okey, dah habis dah. Ada seorang yang komen dekat sini kata, yang Rora duk bahas pasal makan perut ikan masuk neraka tu, yang si tak subers melalut komen cakap Rora bagi makan perut ikan tu jadah habanya. Hai, kan brain betul lah dengan geng-geng telan semua ni. Okay, baik sahabat-sahabat. Apa yang saya faham daripada video tadi, saya pun kali pertama dengar video ni. Sebelum ni saya tak pernah dengar lagi video ni. Dan ini kali pertama. Saya nak dengar juga apa yang Dr. Rozaimi Ramli sebut berkaitan tentang hal ni sehingga Pro-Media Tajidid khususkan video itu sebagai satu video yang ada di page mereka. Jadi yang saya nampak, yang pertama sekali dia sebut apa yang disebutkan sebelum ni, iaitu dia tak setuju sebab makan saja menyebabkan masuk api neraka, dan dia kata boleh sebut boleh bawa masuk ke neraka, dan disebabkan Allah Ta'ala yang confirmkan seseorang masuk neraka ataupun syurga. Dalam isu ni sebenarnya tak ada masalah yang besar juga, kerana daripada sudut isu masuk neraka ataupun tak, wa hisabuhu 'ala Allah. Allah Ta'ala yang menghisap dia, Allah Ta'ala yang menentukan dia masuk neraka ataupun syurga berdasarkan kepada amalan dia. Tetapi boleh jadi dengan satu perbuatan boleh menyebabkan kita masuk ke neraka ataupun boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Nabi SAW sebut berkaitan tentang fawallahi inna ahadakum awi rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Nabi SAW sebut, demi Allah, seseorang daripada kamu atau seorang lelaki daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehinggalah di antara dirinya dan juga neraka itu adalah ba'in. Ba'in ini adalah jarak musafah di antara macam ni lah. Jarak dia begini, tak jauh sangat. Begitu tu dekat bila lengan, kedua-dua lengan itu didekatkan. Jadi jarak begitu dekat. Au zira'in ataupun sehasta. Fayasbiqu alaihi kitab, lalu didahului ketentuan Allah Ta'ala padanya, maka dia beramal dengan amalan ahli jannah, beramal dengan amalan ahli syurga, dia akan masuk ke dalam syurga. Demikian pula keadaan orang yang beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, sehinggalah di antara dirinya dan juga syurga itu ghairu zira'in au zira'in, antara sehasta ataupun dua hasta. Fayasbiqu alaihin kitab, lalu didahului ketetapan Allah terhadap halnya sehingga dia melakukan amalan ahli neraka, akhirnya dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan perkara yang sama. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tetapi kita kena tahu tentang sifat sesuatu perkara yang boleh menyebabkan orang itu masuk ke dalam syurga ataupun dalam api neraka. Saya lihat video Ustaz Azhar Idrus sebelum ni, hafizahullah, yang mana dia menjelaskan apabila seseorang itu makan makanan haram, maka dia masuk dalam neraka.
Jadi perkataan yang dia gunakan itu seolah-olah macam confirmkan orang itu masuk di dalam api neraka di atas perkara yang khilaf. Ini yang bahaya sahabat-sahabat. Ini yang kita bimbang berlaku dalam asatizah kita, ustaz-ustaz kita, iaitu menerakakan orang pada perkara khilaf. Mungkin boleh jadi perkara itu anda mengatakan bahawa ia haram, tetapi mazhab lain menyatakan bahawa ia tidak haram. Seperti contoh yang kita telah sebutkan sebelum ini beberapa kali. Jika kita tidak berlapang dada di dalam bab hal ini, boleh menyebabkan orang awam menjadi ta'assub. Itulah poin yang kedua yang disebutkan oleh Dr. Zamir Ramli, iaitu berkaitan tentang ketaksuban. Sehingga bila orang itu taksub, pengikut kita taksub kepada seseorang tokoh, walaupun dia mungkin boleh bersetuju dengan satu pandangan itu, dia tetap akan nak pertahankan juga semampu mungkin. Sedangkan benda itu tak perlu dipertahankan pun. Sebab sama ada awak ambil keputusan A ataupun B, awak ambil keputusan nyatakan bahawa darah ikan itu najis ataupun darah ikan itu tidak najis, kedua-duanya adalah memilih pendapat-pendapat para ulama, yang mana ia termasuk di dalam ijtihad para ulama. Ia bukan kata-kata Nabi SAW. Ia bukan daripada Al-Quran, tetapi ulama memahaminya berdasarkan yang datang daripada Al-Quran dengan cara-cara yang berbeza. Mazhab Syafi'i yang mu'tamad menyatakan bahawa darah ikan adalah najis, manakala mazhab Syafi'i yang tidak mu'tamad menyatakan bahawa ia tidak bernajis. Jadi ada dua pendapat di situ. Yang kata najis, yang kata tak najis. Jadi kedua-dua ni pun pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tambah lagi di dalam mazhab Hanbali dan sebagainya yang telah disebutkan oleh Dr. Rozami sebentar tadi. Kita tidak diajar untuk taksub kepada seseorang, tetapi kita diajar untuk berpegang kepada ilmu. Boleh jadi orang yang menyebutkan kepada kita itu, dia tersalah di dalam mengambil pandangan ataupun dia tersalah di dalam memilih kata-kata. Di dalam kenyataan Ustaz Azhar Idrus Hafizahullah yang kita dengar sebelum ini, bukanlah dia tersalah memilih pandangan, dan pandangan dia tu dah betul dah. Cuma yang dia tersalah ialah di dalam memilih kata-kata. Jadi apabila dia tersalah memilih kata-kata, kita kata kata-kata itu tersilap beliau sebut. Tak ada masalah pun. Nabi SAW sendiri pun ada beberapa perkara yang Nabi SAW tersilap memberikan pandangan. Macam contoh, Nabi tersilap memberikan pandangan ketika pendebungaan kurma yang hadisnya sangat popular. Jadi kesilapan-kesilapan itu boleh berlaku kepada setiap manusia, sehingga terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah di dalam kitabnya yang ditahqiq oleh Syekh Fuad Abdul Baqi, yang menyatakan bahawa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, tetapi orang yang terbaik daripada orang-orang yang silap itu ialah orang-orang yang bertaubat. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi ia membuktikan bahawa setiap orang Islam, setiap manusia sekalipun, kita boleh melakukan kesilapan. Apatah lagi Ustaz Azhar Idrus, pasti dia boleh melakukan kesilapan. Seperti mana kita ini lebih banyak mungkin boleh melakukan kesilapan. Bila dia tersilap, kita kata tersilap lah. Adapun daripada sudut perkara yang dia tak tersilap, iaitu isu dia menukilkan pandangan, itu tak ada masalah. Bahkan ramai juga orang yang mengikut pandangan beliau. Kalau mengikut saya sendiri secara peribadi memang memilih pandangan yang kedua sejak berkurun lama lagi, iaitu saya menyatakan bahawa perut ikan dan juga lebihan daripada ikan tidaklah dianggap sebagai najis. Itulah yang saya pegang. Tetapi kalau nak ikutkan isteri saya sendiri, dia tidak berpegang seperti itu. Dia berpegang sebaliknya. Kerana daripada sudut background saya, memang kami daripada orang-orang laut, orang daripada kampung nelayan, yang ayah kami adalah nelayan. Jadi apabila kadang-kadang bila kita masak macam ikan belanak sebagai contoh, ikan ini kadang dia tak besar sangat, dia kecil-kecil saja. Jadi bila kita goreng sekali dengan perut-perut dia. Walaupun kita tak makan perut itu, kita makan lauk dia saja, tetapi dia dimasak sekali. Kalau kita mengambil pandangan yang melarang, maka tak boleh buat begitu, tak boleh masak begitu, kerana dianggap sebagai memasak najis. Isteri saya sendiri memang tidak buat seperti itu. Bahkan dia kata bila nak masak ikan besar ataupun kecil, kena siang dahulu, kena keluarkan tahi dia dahulu. Itu pandangan yang beliau pilih. Jadi pandangan-pandangan ini memang wujud. Tidak bolehlah kita kata awak ambil pandangan yang berbeza, awak masuk api neraka.
belaka. Itu tak cantik dan itu tidak molek. Apatah lagi pandangan-pandangan ini adalah ijtihad orang kemudian. Ia adalah pandangan-pandangan para ulama yang kemudian bukanlah kata-kata Nabi SAW. Sangat tidak wajar untuk kita taksub kepada seseorang, melampau di dalam menghormati seseorang sehingga semua benda yang dia sebut semuanya betul-betul berlaku. Semua benda yang dia sebut kita nak kena pertahankan juga. Itu bukanlah cara yang bagus, itu bukanlah cara yang pandai. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Kita berjumpa lagi dalam reaction yang seterusnya.